Dia tak ada lan nu'minu, lan nu'mini, lan nu'mina. Sama sekali tidak mereka beriman dengan Al-Quran dan apa yang datang sebelumnya. Tuan-tuan, orang macam ni ceritalah macam mana pun, sebut dalam Quran dia tak percaya punya, sebut dalam hadis dia tak percaya. Orang macam ni disebut walau tara iziz zalimun. Kamu akan tengok orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Orang yang zalim meletak suatu bukan tempatnya zalim. Contohnya serban, harga RM10. Kasut mahal, letak kasut di atas, serban letak di bawah, sebab serban murah. Itu namanya zalim. Zalim, tuan-tuan, diletakkan kepada pemimpin dalam tafsir. Orang yang tak melaksana hukum Allah namanya zalim. Tuan-tuan tengok Sultan Brunei 1 Januari 2004, Brunei akan melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mufti diserang, Mufti Brunei. Macam mana laksana? Nanti pelancong tak datang. Apa kata mufti? Apakah mereka datang ke Brunei untuk mencuri? Apakah pelancong datang untuk menyamun, merompak? Mereka datang nak tengok Brunei. Dia kata contohnya tengok di Arab Saudi, melaksanakan hukum Allah. Orang pergi umrah setiap tahun 4 juta orang. Setiap bulan hampir 3 juta. Ada orang takut, dia kata. Kita pergi Arab Saudi bukan nak mencuri, nak pergi umrah. Macam tu datang Brunei, kita datang nak melawat, bukan nak mencuri. Apa takutnya? Mufti jawab, bila ditanya kepada Sultan, Sultan kata apa? Aku sebagai Sultan, aku laksana hukum Allah ini. Baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri ini akan datang keberkatan. Allah akan ampun dosa orang yang berada dalam negeri aku. Kita bila sebut hudud, Allah, attention. Tuan-tuan orang Cina saya tanya, you takut tak hudud? Alah hudud, awak tak takutnya. Ini hukum bukan kita punya, dia kata. Kita orang Cina tak ada apa punya. Ini hukum orang Islam punya. You, dia kata, takut apa, dia kata. Kami tak perlu takut. Hukum ni untuk kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, kita laksanakan orang yang bawa dadah 8 gram digantung. Ada tak orang tak bawa dadah dah lepas tu? Lagi banyak, tuan-tuan. Sebab apa? Bukan hukum Allah. Hukum Allah bila laksana disebut nakalam minallah. Dia cegah, tuan-tuan. Yang tembak, tembak seorang pegawai bank berkecai, cari orang ni tak jumpa lagi. Sebab apa? Tak laksana hukum Allah. Curi duit masjid di Kelantan RM2, kena 2 tahun. Ada seorang menteri curi 12.5 bilion, bebas. Orang ngajaknya bebas, tuan-tuan, bebas. RM2 2 tahun, 2.5 bilion bebas. Sebab apa? Sebab tak adanya hukum Allah. Kalau dalam hukum Allah dia laksana, dia nakalan cegah, tuan-tuan. Disebut lagi apa? Orang yang zalim ini mauqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Allah akan tanya, wahai pemimpin yang zalim, kenapa kamu buat zalim? Pemimpin ni kata apa? Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Aku zalim ini kerana rakyat sokong aku. Qawla, dengan perkataan mereka akan berbalah. Dia orang sokong aku, dia orang pangkah aku naik. Mana aku tahu aku jadi zalim? Yang sokong aku dia ni. Bila kata macam tu, tuan-tuan, dengan perkataan mereka akan berbalah. Yaqulul ladzina istuz'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Bila pemimpin kata macam tu, rakyat akan jawab balik, laula antum lakunna mu'minin. Kalau tak kerana kamu, aku orang yang beriman. Mana aku tahu kamu suruh aku pangkah, dah dapat beri 500 aku pangkah, pangkah. Laula antum, kalau tak kerana kamu, aku beriman. Ni rakyat nak lepas diri. Bila lepas diri, pemimpin, qala alladhina istakbaru lil ladzina istuz'ifu anahnu sadatnakum 'anil huda ba'da iz ja'akum bal kuntum mujrimin. Maka kata pula pemimpin kepada rakyat, tidakkah telah datang kepada kamu petunjuk? Tak adakah orang bagi tazkirah, orang ceramah dekat kita, jangan sokong pemimpin yang zalim ini, jangan sokong mereka ni zalim. Bal telah datang kepada kamu petunjuk, ba'da iz ja'akum, telah datang petunjuk. Ni kita ceramah ni, ada orang tak nak dengar, tuan-tuan. Kita baca khutbah, tak nak dengar. Satu masjid di Selangor, saya baca khutbah, saya akan baca khutbah, tengok-tengok siapa yang tidur. Hai, jangan tidur. Ada seorang pakcik bangun, dia tengok saya, dia kata apa? Kau ajar. Start kereta belah balik tu.
Sampai macam tu tuan-tuan, tak nak dengar tuan-tuan. Telah datang kepada kamu petunjuk, bal kuntum mujrimun. Sebenarnya kamulah orang yang berdosa. Bila tuduh macam tu, pemimpin tuduh kita, rakyat jawab balik, wa qala alladhina istuz'ifu lil ladzina istakbaru bal makru laili wan nahari. Maka katalah rakyat kepada pemimpin, jawab balik bila tuduh, tidakkah datang petunjuk, ikut kami buat apa? Dia orang dah bagi tahu dah, jangan ikut kami. Rakyat jawab, bal makru laili wan nahari. Macam mana kamu tak ikut kamu? Bal makru, kamu tipu kami siang malam. Tipu minyak tak naik lepas pihak raya, naik 20 sen pada muka hamba. Minyak tak akan naik, tak naik. Gula pun tak naik. Nah, gula naik pada muka hamba. Gula naik, bila gula naik, teh tarik naik lah oi. Roti canai naik lah. Orang Kuantan semua kaya-kaya, tak apa. No. Baru ni lembu nak buat korban, selalunya 2,400. Sekarang 3,200. Saya kata macam mana boleh naik? Lembu bukan makan minyak. Adalah lembu ambil minyak bubur kat punggung dah. Macam mana? Ustaz, lembu ambil naratiwat ustaz, minyak lori. Saya kata lembu pun naik 3,200 tuan-tuan. Sebab apa? Ni untuk rakyat tarik subsidi, untuk pemimpin naik presiden untuk dicalonkan 16 juta. Untuk ahli jawatan kuasa AMT berapa? 1.3 juta tuan-tuan. Mana ambil duit? Rakyat. Nah rakyat, tuan-tuan tahu gula naik. Siapakah kroni yang memegang konsesi gula? Syekh Mukhtar Al-Bukhari yang support banyak dalam pihak raya PRU 13 untuk kalahkan kita. Cara nak balas budi, naikkan harga gula, dia untung berbilion. Kita apa dapat? Hampa dapat apa? Ini aku nak kami. Apa dapat? Kita duk seronok macam itulah. Satu pada otak hamba. Satu apa? Apa pun tak ada. Rakyat dahulu sungguh satu. Gula naik, kita kena tak apalah guna naik untuk kita nak jaga supaya kita tak kencing manis. Saya nak tanya, ni rokok naik, tuan-tuan berhenti rokok tak? Duk isap banyak macam tu. Gula naik, memang kita nak safety macam mana lagi, nak save macam mana. Tuan-tuan, kita gula duk makan memang satu bungkus tu sebulan. Takkan tuan-tuan nak bagi kami makan setengah bungkus? Betul tak? Mana memang kita dah duk makan sebungkus. Tuan-tuan bayang ni orang-orang kampung di Sek Kedah, dibaling tuan-tuan. Mereka gula RM2.46 kan, 80 sen. Tuan-tuan bayang tengok, gula tetap naik. Mereka banyak tu juga makan, mana boleh kurang? Adakah kita nak kurang gula? Memang gula dah kurang dah. Memang satu ni kalau buah dua, memang dah dua tu memang tak manis dah. Nak kurang lagi tak payah bubuh lah. Tuan-tuan, untuk kita semua, untuk rakyat, memanglah satu. Rakyat dahulu sungguh. Berim nak bagi 1,200, 600 ya, padan muka hamba. Penipu piang ni, makru laili, tipu kita siang malam. Utusan Malaysia berita harian duk tipu kita. Tu pun kita satu orang tumpah habis ni. Satu tu. Di saya ni tuan-tuan, ustaz, di antara ustaz yang diambil tindakan tata tertib, ditukarkan, bukan lawan kerajaan. Cuma baca doa ya Allah, kau kalahlah pemimpin yang zalim dan penipu ya Allah, dalam pihak raya akan datang. Saya doa macam tu ya. Buat apa kekal yang zalim tuan-tuan, kalahlah kan. Tak kira lah UMNO PAS ke apa kan, kezalim kalah. 3 orang ada tuan-tuan, dia rasa pemimpin dia zalim. Dia report dekat ketua bahagian report dekat TV3. Saya ditukarkan 24 jam tuan-tuan. Zalimnya dekat saya ni. Bila zalim saya doa setiap malam, ya Allah, orang yang sign ya Allah, yang zalim dekat aku, tukarkan aku. Pisahkan anak dan isteri, pisahkan dengan mak. Nu pulau Ketam tu tuan-tuan, satu pulau. Tuan-tuan tengok di sana, naik bot 1 jam pergi sana. Saya doa ya Allah, kalah orang yang tukarku ini ya Allah. Dengan izin Allah, doa orang zalim mustajab. Menteri yang tukar saya kalah dalam pihak raya PRU 13. Siapa tuan-tuan? Datuk Fuad Zarkashi, padan muka dia. Doa orang zalim mustajab. Hampa jaga